Perihal amar ma'ruf nahi munkar ya. Amar ma'ruf ni suruh buat yang baik, cegah yang munkar. Cegah yang munkar adalah wajib ya. Orang suka tak suka, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala kita kena buat ya. Tapi kena faham yang nama munkar tu apa. Munkar yang sepakati ulama mengatakan haram. Kalau setakat masih ada khilaf dalam ulama pun kita tak disuruh tegur. Sepakati minum arak haram, betul tak? Tegur. Membuka aurat haram, tegur. Banyak tau kalau kita nak tegur, banyak kena tegur ya. Tapi itu pun yang dah tentu mungkar kita tegur tau. Jangan yang mungkar kita tak tegur, yang tak mungkar kita bukan main punya tegur. Itu tak betul. Dan yang mungkar pun kita kena tegur. Dan apabila kita tegur yang mungkar pun ada 3 tahapnya. Dengan bidang kuasa kita, ataupun dengan lisan nasihat kita, ataupun kalau untuk orang awam macam kita ialah dengan hatinya. Nabi sebut dengan tangannya atau dengan lisannya, dengan hatinya. Tapi praktiknya untuk mengamalkannya terbalik. Kena daripada awal dulu. Dari hati dulu. Tak senang dengan perkara mungkar. Tak gembira, tak reda. Kemudian lisan cuba nasihatkan. Kemudian nampaknya tak berubah, baru dengan tangan. Itu bagi yang ada kuasa lah. Jadi semua daripada hati dahulu. Kalau hatinya tidak ada dan semua dibaliknya tu, ingat tahu semua adalah authority Allah Ta'ala. Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dipatuhi. Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita taat kepada Allah Ta'ala. Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan hak sesiapa sekalipun. Hak Allah Ta'ala. Kalau kita tegur apa amar ma'ruf nahi munkar, kita kena ingat bukan untuk kepentingan diriku, bukan untuk kepentingan makhluk Allah Ta'ala. Bahkan kadang-kadang kita tak begitu merasa kepentingan orang yang kita tegur tu pun. Kita kepentingan Allah dahulu, iaitu apa? Hak Allah. Allah memang tak ada kepentingan. Hak Allah maksudnya itu. Hak Allah dahulu. Dan kalau itu kita tunaikan, orang yang fulan yang kita tegur tu pun manfaatnya pun kembali kepada dia. Ya, kembali kepada dia. Ya. Tidak ada mana Allah Ta'ala menzalimi hamba. Apa kalau tertunai hak Allah? Hak hamba semua terdapat untuk melepaskan dia daripada bahaya. Dan termasuklah hak masyarakat sekelilingnya. Ya. Dan kalau nak amar ma'ruf nahi munkar, kena tengok, kena betul-betul. Nombor 1, amar ma'ruf, perkara-perkara baik kena galakkan. Tak boleh berat sebelah. Amal ma'ruf suruh, nahi munkar tak nak tegur. Nahi munkar pilih-pilih, tak boleh. Kena cakap. Ya, kena cakap. Sudah tentulah tak ada siapa yang suka kalau ditegur. Kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kena suka kalau ditegur ya. Kita kena tegur. Orang suka tak suka, yang patut kita cakap, kita cakap. Kenapa? Kau sudah buat satu perkara yang melanggar perintah Allah Taala. Sampaikan kalau dengan tangan itu termasuklah jatuhkan hukuman. Potong tangan, jatuhkan hukuman. Pancung, jatuhkan hukuman rotan. Dan itu semua tu masuk dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga. Itu masuk dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dalam bidang kuasa kita buat. Yang luar pada bidang kuasa kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah wahai kaum muslimin, moga-moga Allah jadikan kita sekalian dari golongan orang-orang yang membela keadilan dan menyuruh untuk keadilan. Subhanallah, amin. Pagi-pagi kita dah masuk dalam doa Imam Haddad. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita dari golongan orang-orang yang membela keadilan. Keadilan. Hak Allah Ta'ala dahulu. Kerana Allah Ta'ala. Dan keadilan bagi fulan-fulan itu. Keadilan bagi orang lain yang dianiaya. Kau kena bela, tidak boleh tidak. Ya. Sebab kalau kemungkaran dibiarkan, orang lain terjejas tau. Orang lain pun terjejas. Saya buat saya punya pasalah, saya punya hal sendiri. Tak boleh. Orang lain pun terjejas sama. Orang lain terjejas sama. Dan menyeru untuk keadilan. Bahawasanya amar ma'ruf iaitu menyuruh berbuat baik dan nahi mungkar, melarang daripada berbuat jahat itu antara syiar-syiar agama yang terutama. Betul. Itulah tugas nabi-nabi dan rasul-rasul. Itulah syiar agama. Syiar agama menyuruh orang buat kebaikan, mencegah orang pada kemungkiran. Itulah namanya setelah iman kepada Allah, maka siapa Allah ni? Tuhan Rabbul Alamin. Bagaimana kita dengan dia? Suruh dia kena buat, tegah dia kena jauhi. Ya. Orang pulaknya langgar, balikkan orang sebagai status dia sebagai hamba Allah. Balikkan orang supaya dia mengetahui bahawasanya Tuhan itu adalah Allah. Ya. Yang duduk sebelah-sebelah sana semua ke depan sini. Masih banyak kosong. Jadi boleh nampak mukanya.
ke depan. Yang duduk sebelah-sebelah sana yang tak nampak semua, jangan duduk tepi-tepi sana. Masuk sini masih banyak kosong, semua beralih, bangun. Beralih ke sini. Ada lagi? Dah. Semua. Ada lagi yang di sana? Bangun, bangun semua biar boleh nampak mukanya. Bangun. Bangun, bangun Haji, bangun. Ke depan Haji. Ke depan. Baik. Dan tugasnya yang terbesar ke atas kaum muslimin, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita berbuat baik dan melarang kita berbuat jahat. Menerusi kitabnya yang mulia dan atas lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, sambil menggalakkan kita untuk memberikan perhatian terhadapnya dan mengancam kita jika kita mencuaikan tugas besar yang mulia ini. Tugasnya besar dan mulia. Jangan sangka tugas ini tidak mulia, ya. Sebab itu tugas ini sangat-sangat dicemburui oleh syaitan. Orang nak buat baik saja syaitan cemburu. Orang ajar orang buat baik dah tentu syaitan cemburu. Ya. Orang buat mungkar saja syaitan lakukan main seronok. Engkau pulanya aku dah susah-susah, cocok dia buat maksiat apa, engkau pergi larang dia pulanya. Maka orang yang mencegah buat amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah orang yang musuh dia dengan syaitan tu seketat-ketat musuh. Bagaimana syaitan paling benci sekali dalam semua makhluk Allah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia benci sekali Adam alaihi salam, dan semua anak cucu Adam yang dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling dibenci, dan di kalangan itu yang paling dibenci sekali orang yang nak menjadikan orang itu betul-betul punya anak Adam kemanusiaan dan sebagai umat Muhammad yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling dia benci, paling dibenci. Ingat wahai sekalian yang tak suka didakwahkan. Ingat wahai sekalian yang tak suka ditegur. Sebetulnya anda nak diselamatkan. Sebetulnya yang anda ni nak berpoya-poya, anda dah tipu oleh musuh kita. Musuh kita, ya, musuh anda bukanlah kami orang-orang yang dakwah. Musuh anda bukanlah orang-orang masjid yang dakwahkan anda. Musuh anda bukanlah orang-orang daripada jabatan agama yang peksa hal ihwal anda. Musuh kita semua sama-sama adalah syaitan. Iblis, itu semua musuh kita. Dia nak membinasakan kita. Dia nak suruh anda berjoget, dia nak suruh anda bermaksiat untuk nak jatuhkan anda sekalipun. Jadi jangan anda pandang orang yang menegur dan nasihatkan anda itu sebagai musuh anda, sebagai anti anda. Bahkan mereka nak menyelamatkan anda. Yang anti anda tu yang kasih anda supaya gembira, riang gembira, berfoya-foya, itu musuh anda sebetulnya. Musuh anda, dia nak membinasakan anda, dia nak anda sama-sama dengan dia masuk neraka. Jangan anda tak tahu ikrar dia ke depan Allah Subhanahu wa taala ketika suruh disujud depan bapa kita Nabi Adam AS. Dia ingkar, kemudian dia berikrar untuk menyesatkan semua anak Adam, termasuklah anak Adam, anda dan kita semua. Ya, maka nak disesatkannya. Itulah musuh kita yang sebenarnya. Jadi jangan anda pandang orang-orang ini semua anti anda apabila anda ditegur, apabila anda nak diperbetulkan. Ini anti. Pahaman kami. La, pahaman kamu kena selamat. Betulnya anda hendak diselamatkan. Bukan anda nak hanya setakat nak didisiplinkan dan nak ditundukkan dan nak dibongokkan. Bukan. Nak melepaskan anda supaya anda tidak jadi dibongokkan oleh iblis. Disuruh bikin benda yang salah, yang membahayakan anda, boleh mendapat murka Allah Ta'ala, boleh menjerumuskan anda dalam api neraka pun anda buat juga. Jadi anda jangan salah faham. Sepatutnya anda berterima kasih dan anda nak diselamatkan. Kalau anda nak bertahan dengan anda punya foya-foya, berapa lama anda boleh berfoya-foya? Berapa lama anda foya? Lepas anda kembali kepada mana? Kalau tak anda menyesal nanti belakang hari, kalaulah aku dengar cakap fulan-fulan masih nak menasihati aku, kalaulah aku ikut teguran dia, takkan aku dapat sengsara selama-lamanya. Dan jangan peduli mereka yang macam-macam hujah palsu yang akan keluar lidah mereka depan Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh terjawab depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, hendaklah ada di kalangan kamu, wajib tu.
Ndaklah ada. Wal takun, ndaklah ada di kalangan kamu. Itu wajib, bermakna di kalangan umat mesti ada golongan yang membuat ini perkara. Maknanya fardu kifayah. Fardu ain bagi setiap individu terhadap orang yang di bawah dia. Itu fardu ain. Dan untuk umum itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah pulaknya bukan hanya setakat dibuat oleh beberapa orang, bergantung kepada keperluannya. Kalau dalam masyarakat banyak orang sakit, kena lebihlah ramai doktornya. Kalau dalam masyarakat banyak pencuri perompak, kena lebih ramai lagi lah polisnya. Ya, kalau tidak, maka sebagai pemantauan sahaja dan peningkatan sahaja. Ya, begitu. Dan manalah tempat yang tidak ada banyak orang yang mungkarnya, kerana setiap tempat ada syaitannya. Setiap tempat ada hamba Allah Ta'ala, setiap tempat ada anak Adam, setiap tempat ada musuh Adam. Ada musuh Adam. Maka setiap tempat perlukan dakwah. Kalau banyak orang yang lalai dan leka, kena banyaklah pendakwahnya. Ya. Wal takum minkum ummatun, satu umat, ya. Jadi pada pendakwah ni tidak boleh satu orang individu. Tidak boleh satu orang individu. Paling tidak dia di mana? Dia di bawah pantauan jabatan agama. Paling tidak di dalam satu grup. Dia tidak boleh sendiri. Ana sendiri pendakwah bebas. Tidak ada cerita pendakwah bebas. Semua pendakwah pun tak bebas. Ada satu orang ustazah dia ceramah, saya adalah pendakwah tak bebas. Memang betul lah dia tak bebas, ya? Betul cakap dia. Sebab kena cakap pun nak kena kawal, tak boleh suka-suka. Umat, walakum minkum ummatun, maknanya dia tak boleh sendiri. Paling tidak di mana? Aku di bawah kiai fulan, aku di bawah persatuan fulan, aku di bawah grup fulan. Jadi kita boleh tengok siapa latar belakang dia. Siapa latar belakang dia. Yang kalau dia menyeleweng, dia boleh dikembalikan, dibetulkan. Ya. Baik. Kemudian ummatun, juga umat ialah apa? Maksudnya di sini kalau kita nampak satu orang laksanakan kerja dakwah, jangan biarkan dia sendiri. Dalam umat tu apa? Umat kan macam-macam dalam umat. Ada yang bahagian itu, bahagian ini. Maka main peranan kita untuk membentuk umat yang dakwah. Iaitu apa? Kalau ada satu kiai, satu ustaz, satu orang melanjutkan kerja dakwah, bantu dia sama-sama. Sokong dia sama-sama. Mudahkan urusan dia sama-sama. Urusan dalam kerja dakwah, urusan dalam bidang apa menyebarkan syiar agama Islam, bantu dia, itu namanya umat. Dia tak boleh sendiri. Sendiri kesian. Dan yang lain nanti berdosa kerana tidak bantu. Di samping berdosa, rugi. Sedangkan kalau kita bantu sedikit pun kita dapat pahalanya. Saya teringat Habib Masyur, ya, Mufti Hadramaut selalu sebut dia. Dia kalau ada ziarah-ziarah makam Nabi Hud, kan orang datang beribu-ribu, nanti dia selalu menyebutkan bahawasanya nanti yaumil akhir ramai di antara kamu akan lihat dalam catatan amalan kamu ada pahala buat kerja dakwah di majlis ziarah Nabi Hud alaihi salam. Aku tak pernah ceramah kok, aku bukan ustaz. Kau tukang pasangkan elektrik, kau tukang pasangkan kipas, kau tukang pasangkan mikrofon. Kerja aku paling senang sekali, tukang cakap aja. Aku datang dari Tarim ke sini, jauh tempatnya 1 jam lebih baru sampai Kuala Mandu, ya. Aku datang dari Tarim kemari, aku tak pikul pun satu. Aku ada pikul meja, aku ada pikul mikrofon. Tak ada pikul pun, semua dah siapkan. Semua ambil bahagian dapat bahagiannya. Kalau banyak-banyaklah, kalau sikit-sikitlah. Walau 1% sekalipun. 1% dah besar tau. 1% daripada 100 berapa? 1% daripada 100,000? 1,000. Tadi satu aja, ni kok 1,000. Pasal 1% daripada benda besar, kebesar lah. 1% daripada 100,000, 1,000. 1% daripada 100 juta, 1 juta. Oh, lagi besar. Dan pahala amar ma'ruf nahi munkar berapa besarnya? Ada 10? Ada 100? Satu orang saja kita dakwah, dapat hidayat lantaran kita, ya, satu orang dapat berubah satu perkara aja dengan lantaran nasihat kita, itu lebih baik daripada kita dapat onta merah sepenuh isi muka bumi ini. Sangat besar sekali pahalanya. Kalau kita dapat 1% aja dah cukup besar tu. Kalau bantu khidmat dakwah 1% sahaja dah dapat besar. Apalagi yang betul-betul gigih. Kena rebut-rebut, ya, kena buat. Kalau kita ada anak kita suka gigih dalam bidang dakwah, gigih dalam membantu kerja-kerja dakwah, jangan bapaknya asyik bilang kau ni tak ada kerja lain. Allah, tak ada kerja lain. Itulah kerja dia. Itulah kerja dia, kerja yang Allah perintah. Di samping dia ada kerja lain, ini kerja penting dia.
Isteri-isteri pun jangan manja sangat. Kalau suaminya selalu dakwah, awak nasi keluar saja, asyik ceramah saja. Oh, tak boleh. Nabi punya isteri pun selalu ditinggal-tinggalkan. Ditinggal-tinggalkan. Lagi kalau kerana suami pergi kerja dakwah, tak boleh tidak. Dan yang lelaki-lelaki pun jangan asyik nak bermanja sangat dekat rumah. Sayang sikit-sikit, apa, nanti anak tak boleh pisah lah dengan isteri anak tak boleh pisah lah begini. Hei, kau nanti pisah juga dalam kubur. Tuhan nak pisahkan selama-lamanya kau pisah. Tuhan nak temukan selama-lamanya kau temukan. Berpada-pada dan beragak-agak, ya. Jadi apa, kerja wal takum minkum ummatun, umat bermakna seorang pendakwah tak boleh sendiri. Kesana kemari dia sendiri. Dia mesti di bawah satu grup yang dia bernaung di bawah satu grup, di bawah satu ulama yang besar lagi. Maksud ummatun juga umat ialah apa? Jangan dibiarkan dia dakwah sendiri, ya. Ke sana ke sini. Dakwah biar dibantukan dia segala bidangnya, mudahkan dia segala urusannya. Baik, ya. Yad'una ilal khair, menyuruh orang kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyeru orang kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang kepada buat perkara-perkara yang baik, ma'ruf, perkara-perkara kebajikan, ya. Dan wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang mereka daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Kalau dibiarkan semuanya ranap. Dibiarkan semuanya ranap. Na'udzubillah, ya. Kalau orang tak jalankan amar ma'ruf nahi munkar, nanti Allah Ta'ala kasihkan orang jahat sebagai pemimpin mereka. Nanti mereka tak sampai bingung ketika itu. Allah, orang jahat menjadi orang jahat yang berkuku besi yang mencengkam mereka semua tu. Pasal tak jalankan dakwah. Kalau tak jalankan dakwah, semuanya jadi apa? Kera belaka. Kera dan babi belaka. Macam dalam surah apa Allah Ta'ala sebutkan, apa kisah Bani Israel, dilarang mereka tangkap ikan hari Sabtu, maka mereka berpecah kepada 3 golongan. Satu golongan tangkap juga. Cara dia punya tangkap berapa apa, dia nak trik Allah Ta'ala. Hari Sabtu banyak pula ikan sampai naik mengelitik-mengelitik, Allah Ta'ala punya itu. Maka dia pasangkan jaring. Pasang jaring. Jadi tak ambil, hari Minggu dia ambil sebanyak-banyaknya. Bila satu grup tegur, siapa bilang kami tangkap? Kami tak tangkap. Kami cuma pasang jaring saja. Ada ambil ikan hari Sabtu. Kan tak ada. Punya nakal dia. Hari Jumaat dia pasang jaring. Hari Sabtu ikan masuk jaring. Hari itu dia helahkan Allah Ta'ala. Yang lagi 2 grup tegur. Apabila mereka tak nak, yang satu grup pindah tempat lain. Buat apa kamu suka, ini perintah Allah Ta'ala. Larang, nanti azab akan turun. Pasang tembok. Tak mau berada dalam grup yang ni. Yang satu grup, aku dah tegur, kau tak nak, ya nak buat apa, dah lepas tanggungjawab. Masih bercampur gaul dengan grup yang ini. Masih sama, masih mesra, masih apa semua. Kita dah jalankan tugas kita. Tak, kalau kau dakwah, orang tak nak dengar, pindah tempat lain. Pindah tempat lain, tempat yang apa dakwah. Dan tempat itu serah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak jadikan apa, terserah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Kena pindah tempat lain. Maka apabila satu kumpulan ini, kumpulan yang pindah ni, ada keperluan nak masuk, dia masuk dalam kawasan sini, dia tengok semua dah bertukar jadi babi dan monyet. Allah, bertukar jadi babi dan monyet. Dan kalau zaman dulu betul-betul punya nampak tu. Dan kalau sekarang dah PL-nya dah betul-betul macam babi dan monyet. Na'udzubillah min zalik, ya. Kalau mana susah? Nak dakwakan manusia kan nak dakwakan babi dan monyet? Dakwakan manusia lagi mudah. Sementara dia masih manusia, baik kau betulkan dia. Dia jadi babi dan monyet, kau dah tak boleh nak reversekan lagi. Dah jadi babi dan monyet, macam mana kau nak dakwakan? Cuba dakwakan monyet. Kucing yang jinak tu pun susah nak dakwakan, ya. Kucing kan jinak kan, ini jinak pun kau nak dakwakan pun susah, nak suruh amar ma'ruf nahi munkar pun susah nak dengar cakap kita, ya. Kena latih pun. Apa babi dengan monyet lagi boleh kau dakwah? Tak boleh dakwah. Mana dah condemn terus, ya. Dan semua bertanggungjawab bersama. Tapi di sini, ya, kita akan jumpa nanti, ya. Kalau kita dakwah kita tak diterima orang, nombor 1, kita jangan condemn grup itu. Nombor 1, kena tobat dulu pada Allah Ta'ala. Bermakna kita pendakwah yang tidak berkesan. Monggo ngarep Haji Ngadiran, monggo ngarep. Kursi pun ada, nak duduk kursi pun boleh Haji.
Apa tadi kita tengah cakap? Kalau dakwah kita tak diterima, kita kena periksa diri kita dahulu. Taubat pada Allah Ta'ala. Cek dulu, minta ampun pada Allah Ta'ala. Kalau urusan kita dengan Allah Ta'ala beres, urusan kita dengan manusia akan beres. Tetapi kalau kita tengok tak beres, taubat dan istighfar, kemudian ngaku segala kesalahan kita, serah pada Allah Ta'ala. Kalau masih ada penjalinan dari dua pihak ni, akan dapat diterima lah dakwanya. Kalau tidak, tidaklah. Tapi kita kena bersihkan diri kita. Tak perlu kita tuan mengatakan, ini orang-orang degil, ini orang-orang ungkal, ini orang-orang sombong. Tak boleh. Kita kena cari salah kita dulu, taubatkan, bersih sebelah pihak dahulu kita. Tengok. Kalau dah betul-betul bersih, tengok, nampak kesalahan kita betulkan, kemudian serah sama Allah Ta'ala. Ada jalin, bolehlah balik semula. Tak ada jalin, bermakna Allah Ta'ala nak orang lain akan dakwakan mereka. Sudah, habis cerita. Begitu macam itu tadi, dia lari bukan daripada dakwah. Dia tahu tak akan diterima dan dia tak nak bercampur gaul. Sebab kalau dia tinggal di situ bersama-sama, duduk dalam istana raja yang Ashabul Kahfi itu, dia masih duduk situ, bukan dia nak terima dakwahnya, bahkan dia akan dipaksa sembah berhala sebagaimana mereka sembah rajanya tu. Maka dia tak nak dia itu. Dan akhir zaman tidak salah ulama-ulama sembunyikan diri. Nabi mengatakan maka terselamat dengan ketersembunyiannya, mastur. Jadi orang kalau akhir zaman dia punya dakwah sembunyi, lebih selamat lagi. Bahaya ya. Kalau dah makin banyak orang jahat, orang-orang alim makin tidak zahir, makin susah. Makin banyak mastur, makin nak carinya susah. Bermakna ibarat permatanya makin mahal lah. Baik Allah Ta'ala tak kasih zahir, Allah Ta'ala makin sembunyikan, Allah Ta'ala makin tutupkan. Allah ya. Baik. Firman Allah Ta'ala lagi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Belum habis, ayat yang atas belum habis. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah golongan yang berjaya. Orang berjaya bermakna tak berdakwah tidak berjaya. Tidak berjaya maknanya gagal. Gagal tu maknanya gagal capai redha Allah. Tak berjaya. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang yang berjaya. Kalau jaya tu, kalau kita baca perkataan jaya tu, tidak akan capai perkataan jaya kecuali juang ya. Jadi bermakna dalam yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, bukan mudah maknanya. Macam-macam dia akan hadapi, macam-macam dia akan juang, macam-macam susah payah dia akan hadapi ya, dan dia sanggup tempuh barulah dapat namanya jaya. Bermakna dalam yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dia akan menghadapi macam-macam cabaran, macam-macam rintangan. Nombor satu daripada mana? Dirinya sendiri, dalam hati sendiri. Sebab kita pun manusia, kita pun masih doyan maksiat, kita pun nak relax. Kadang-kadang benda yang kita tegah orang tu benda yang kita paling doyan, benda yang kita ajak orang tu benda yang paling kita malas. Macam mana? Kerana diri kita tak boleh tidak. Diri kita dahulu. Dari diri kita, lawankan diri kita, gesakan diri kita. Setiap kali nasihatkan orang, ingat yang aku nasihatkan diri kita. Jadi bukan hanya kita ketam mengajar anaknya jalan lurus, tetapi dia sendiri jalannya miring ya. Maka kita ingat, kita dakwahkan diri kita. Kemudian takwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian nanti akan timbullah gangguan-gangguan, cabaran-cabaran daripada berbagai-bagai jurusan. Kerana apa? Musuh-musuh Allah tidak akan senang. Orang nak bawa hamba-hamba Allah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi prosesnya, kalau sampai kita dapat tentangan, tengok kitanya betul ke tak betul. Senantiasa kena cek. Tak boleh asal gitu terus. Ini satu kaum degil, ini satu kaum tak nak dengar nasihat. Kalau kita tak betul, terus cap. Jadi kitalah pendakwah paling baik, kita paling betul. Tidak. Tengok juga, senantiasa minta ampun. Lepas tu pada para pendakwah, kalau malam mereka menangis minta ampun sama Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala. Dan bukan mereka semua dakwahnya diterima. Macam-macam. Habib Noh masuk jail, Habib Husin bin Abu Bakar bin Abdullah Nadrus, murid Imam Haddad di Jakarta.
dipenjara oleh Belanda. Allah, semuanya itu ya, semuanya begitu, mendapat cabaran, tetapi mereka dapat kejayaan. Tidak dapat kejayaan kecuali sudah ada percobaan daripada Allah Ta'ala. Dan kalau jaya, betul-betul punya jaya, untung tinggi martabat mereka di sisi Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala lagi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya kamu sekalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk kepentingan manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Sebaik-baik tau, bagi manusia. Bagi manusia siapa? Siapa itu? Adalah umat Islam. Apa kerjanya? Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang buat baik, dan wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang daripada kemungkaran. Di balik itu semua, wa tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya. Baik, Nabi ini Allah Taala sebut ya, umat Islam adalah terbaik ya, terbaik. Betulkah kita terbaik? Kalau kita baca ayat ni, orang-orang kafir ketawakan kita tau. Betulkah kita terbaik? Setengah ustaz kita sendiri mengatakan, rasa-rasanya ayat ni macam dah mansuh. Tak mansuh. Siapa bilang mansuh? Sampai bila-bila tak mansuh. Ya? Ataupun ayat ni hanya tinggal kenangan saja. Sebab kita tengok bukan nampaknya begitu hakikatnya. Pasal kau tak nampak hakikat. Sebab kau pandang macam ayat ni tak tepat. Sebetulnya kalau kau pandang hakikat, ayat ini masih serlah sampai bila-bila sekalipun. Macam mana kita nak mengaku kita bagus? Ekonomi masyarakat kita paling rendah. Jenayah masyarakat kita paling tinggi. Kadar perjalanan kececeran pelajaran kaum kita paling tinggi. Kadar penceraian, makan dadah kita paling tinggi. Kadar yang elok-elok perniagaan orang kita paling rendah. Yang elok-elok kita rendah, yang buruk-buruk kita tinggi. Kok macam mana? Kok macam mana kita nak bilang kita paling baik? Sebab kita ada ujung tu, wa tu'minuna billah. Kita beriman kepada Allah Ta'ala, itu menjadikan kita paling tinggi. Yang lain dapat cemerlang, dapat itu dan ini semua dunia. Tak ada beriman kepada Allah Ta'ala, kau tak dapat apa-apa. Tak ada dapat apa-apa. Tak ada nama yang kebaikan, tak ada nama kemanfaatan, tidak ada nama khair langsung kalau tak ada iman kepada Allah Ta'ala. Islam masih boleh, masih ada dapat juga. Kalau Islam masih ada harap juga. Islam masih ada harap juga. Kalau tak Islam, tak ada langsung. Kau senaraikan segala keburukan. Makan dadah, cerai, jenayah. Jangan lupa satu, kufur. Hak Allah tu, hak Allah. Paling besar hak Allah, kufur. Taruhlah jenayah apa semua. Bukan kita nak bangga orang kita ada buat jenayah semua ya. Kita tak suka ya. Kita tak suka, kita nak cegah semua ya. Cuma tapi kena faham realiti ya. Di sebalik itu ada ini, ada ini, ada ini, tapi ada iman pada Allah Taala. Tentang kufur, yang nama orang beriman senarai dalam graf yang kufur dia zero. Apa guna kalau ada iman, tapi apa jenayah, apa guna kalau ada iman, makan dadah, ada guna. Sebab dia yang dia buat itu semua tu yang salah tu, yang boleh ampunkan Tuhan yang diimani itu. Yang boleh bersihkan dan selamatkan dan terima dia Tuhan dia. Dan dia masih iman dengan Tuhan tu. Sangat guna, bukan apa guna. Dan apa guna kalau kau dapat apa-apa semua tapi kau tak dapat iman? Tak ada guna langsung. Tak ada guna langsung sebab semuanya akan di-reject oleh Tuhan. Dianya sebab kau dapat itu. Jangan ingat ya, orang-orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala, mereka dapat kemewahan, dapat kepintaran, dapat apa semua itu dengan usaha mereka sendiri ya. Mereka pun dengan diberi oleh Allah Ta'ala jugalah. Mereka pun diberi oleh Allah Ta'ala juga. Tak beri Allah Ta'ala pun bodoh juga. Tak diberi Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala berikan mereka ya. Tak diberi oleh Allah Ta'ala mereka pun bercerai-berai juga. Tak diberi oleh Allah Ta'ala mereka pun akan buat macam-macam jenayah juga. Semua diberi oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Dalam dunia saja. Akhirat mereka tak ada lagi. Kenapa? Untuk menunjukkan mereka makin menguatkan seolah-olah Allah menghiasi amalan buruk mereka. Na'udzubillah, syaitan menghiasi amalan buruk mereka. Jadi kenapa lagi? Kenapa mereka masih dapat cacat kebaikan? Pasal mereka bukan musuh syaitan. Sebab tu syaitan tak kacau mereka. Syaitan tak kacau mereka. Buatlah lagi bagus lagi ya. Syaitan tak kacau mereka. Sebab itu mereka dapat macam-macam. Kita musuh syaitan. Sebab itu syaitan kacau kita. Sebab itu banyak kepincangan dalam masyarakat kita. Sebab kita di-attack senantiasa. Mereka tidak attack. Kita tetap khairu ummah. Tetap khairu ummah ya.
Ya? Peranan dakwah. Jadi dengan peranan dakwah dapat maintainkan kita sebagai khairul ummah, ya. Yahudi kita ada yang terbaik. Apanya? Yahudi. Ha. Dia ada bangsa terbaik. Dia bilang bangsa terbaik. Dia bilang. Dia bilang dia bangsa terbaik, bukan. Kalau kau berani tukar kitab Allah, baik ke? Kau tak nak iman kepada Allah, kau tahu kebenaran tau. Satu ya, yang orang-orang jahat ni semua, yang mereka tak boleh langsung apa tau. Mereka semua tu Allah Ta'ala dah letak dalam hati mereka tu, mereka kan makhluk Allah. Kalau makan garam mesti masin. Tak ada aku tak nak beriman, maka aku kalau makan garam tak masin. Aku bukan golongan ni. Macam mana pun kalau makan garam masin. Kalau makan cili pedas. Kalau makan gula manis. Kalau tahu kebaikan, tahu itu baik. Dan dia tolak kerana angkuhnya. Tolak kerana ingkarnya. Dan itu saja engkau sendiri tahu engkau jahat. Kau sendiri tahu benda yang kami seru baik. Dan kau tahu sebetulnya menyelamatkan. Tapi itu pun tolak. Itu nampak asal kau jahat. Macam mana kau nak ngaku kau baik? Tak payah kami bilang kau jahat, kau jahat. Kau sendiri tahu diri kau jahat. Sebab dalam diri kau sendiri mengetahui. Be sincere to your own self. Ya? Kau sendiri tahu yang diserukan untuk kebaikan. Jangan buat maksiat, jangan itu. Kau sendiri tahu itu baik. Tapi kau nafikan. Kau nafikan. Kau tahu Nabi Muhammad itu baik dan benar. Kau nafikan. Macam mana kau nak ngaku kau paling baik? Macam mana kau nak ngaku kau paling baik? Dah tak payah kita tuding pada engkau. Kau sendiri tahu dalam diri mereka sendiri. Tahu. Kalau makan garam pun macam mana pun. Tak masin lah. Tak masin lah. Dan kau tahu kau membohongi dirimu. Kau tahu kau membohongi dirimu. Dan itu saja macam mana nak bilang kau. Nombor satu, sama ada lidah kau dah rosak. Ataupun akal kau rosak. Mungkin kedua-duanya sekali. Begitu ya. Dan dia punya ngaku kami paling baik sekalipun. Itu pun menunjukkan dia tak baik. Sebab kalau baik tak payah ngaku-ngaku. Ada tak umat Islam kau dakwah? Kami paling baik, kami paling baik. Mari kita menuju kebaikan. Mari kita menuju kebaikan. Allah yang sebut. Tak payah nak mengaku-ngaku. Dan dalam kepincangan Islam ini, dalam kelemahan Islam ini, orang-orang yang tidak dahulu agama Islam, apabila dia masuk agama Islam, dia dari dalam Islam dengan keimanan, dengan pandang kacamata iman, dia akan pandang Islam ni agama yang very amazing. Agama yang sangat mengherankan. Agama yang tinggi, agama yang mulia, agama yang lengkap, agama yang penuh dengan bukan agama kosong-kosongan saja, penuh makna, penuh arti punya agama. Dan mereka feel so glad, asyik baiklah aku dapat masuk agama Islam. Khairul ummah sampai bila-bila. Kau percaya, kau tak percaya, kau punya pasal, tetap dia khairul ummah. Ya. Firman Allah Ta'ala lagi, al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'a ba'd. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Artinya, dan orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengah mereka menjadi pemimpin kepada yang lain. Betul ya. Setengah mereka memimpin yang lain. Yang lain ada yang lemah, yang kuat bantu dan mimpin. Yang lain ada yang kurang jelas, ada yang bawa kepada pencerahan, ya. Mereka menyuruh mengerjakan yang baik dan melarang daripada mengerjakan yang jahat. Allah, tu ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang beriman. Jadi kalau ada orang dakwahkan kita, kau kena pandang dia sebagai orang beriman. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang kalau kita punya suka suudzon, orang dakwahkan kita je terus, kita dah cap dia agama sesat. Allah bilang dia beriman kok. Itu cirinya sekarang ya, orang sekarang tu. Siapa dia ni? Ajaran sesat tak? Alamak, Allah sendiri beriman. Nombor satu kau bilang beriman. Tengok, dia ajak tengok. Kau cap, Allah tak ada cap beriman dahulu. Salah baru nampak salah. Tak salah ya tak salah. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Tadi jawapan. Allah yang jawab. Mereka bilang mereka paling baik sekali. Ini Allah sendiri jawab. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dua-dua nabi bangsa mereka sendiri yang sebutkan. Mereka dilaknat dengan lisan dua nabi daripada bangsa mereka. Tak payah kita nak menyebutkan mereka. Tak payah mereka nak mendabik dada kami golongan paling baik, kami golongan paling baik. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkar
fa'aluhu wala bi'sa ma kanu yaf'alun. Artinya Allah telah laknatnya ke atas, Allah Ta'ala telah meletakkan laknatnya ke atas orang-orang kafir dari kaum Bani Israel, iaitu atas lidah Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Dua nabi sebut dari Allah. Nabi-nabi tidak cakap apa secara ikut selera mereka, dari Allah. Mereka dilaknat oleh Allah, ya, menerusi lisan dua nabi mereka. Yang demikian disebabkan mereka menderhaka. Derhaka, ya. Dan derhaka, cirinya yang pertama derhaka. Kalau dah derhaka, dia akan pertahankan kederhakaan dia. Kalau dah derhaka, dipertahankan kederhakaan dia, dia bilang ini betul, bahkan dia ajak orang biar nampak dia betul. Dia akan ajak orang kasih ideologi, kami ni betul, kami ni betul. Buat maksiat ni betul, buat maksiat ni betul. Allah. Mereka pula dakwah pulanya. Mereka pula dakwah untuk menyeru kepada kejelekan, biar orang pandang, yang tak ikut akan pandang, kau tengok semua ikut. Macam mana kau betul? Untuk terbalikkan pulanya. Menderhaka dan sering melanggar batas, melampaui batas, bikin apa semua over. Semua over. Allah Ta'ala kasih limit sekian, dia nak lebih. Allah Ta'ala kasih iman sekian, dia nak perkara yang dibatasi oleh Allah Ta'ala, semuanya dia nak sondol belaka, ya. Mereka itu selalunya cancel perkataan selalunya. Mereka itu tiada larang melarang terhadap kejahatan yang mereka lakukan. Alangkah buruknya perilaku yang mereka lakukan itu. Betul, ya. Bahkan kalau ada orang yang nak larang perbuatan yang bukan-bukan, orang tu dikecam sekecam-kecamnya. Mak bapak mereka kalau nampak anak buat maksiat ke apa, bapak tak nampak. Dia bilang boleh kalau terserempak dengan anaknya buat maksiat, boleh cakap sorry. Oh sorry. Alamak. Kalau bapaknya terserempak anaknya tengah buat maksiat ke apa, oh sorry, ni hak engkau, aku telah ceroboh hak engkau. Dan anaknya boleh marah mak bapaknya. Ni hak aku, kenapa kau, jangan kata nak larang, ternampak aja pun tak boleh. Ni suka hati kau nak bikin apa. Dan kalau ternampak pun, kalau tahu pun, suruh bikin apa, suruh setuju. Tak pernah boleh kau bikin, tak salah, memang ikut naluri manusia, memang boleh. Memang suruh setuju. Tak setuju, paksa suruh setuju. Tak setuju, jahatnya orang-orang jahat sekarang. Dah mereka ingkar pada Allah Ta'ala. Kemudian mereka ajak orang. Kalau orang nak buat baik, dia tak kasih langsung, tak kasih sebut pun. Allah, jahat sangat, ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkanlah kita daripada sifat-sifat yang jelek ini. Semoga kita dapat mengajak orang kepada kebaikan, menjauh pada kemungkaran, bermula dengan diri kita sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.